Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana nabiyil ummah wa kashifil ghummah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan insyaAllah kita terus sambung mengajar kita. Kita muka surat yang ke-50 nombor 7. Nombor ni. Okay. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala anhu qala. Kita masih lagi berada pada bab perkara-perkara yang makruh di dalam sembahyang. Dan yang seterusnya iaitu yang ke-6, merendahkan kepala dari belakang pada rakaat. Dan yang ke-7, bersembahyang ketika berasa hendak membuang air besar, air kecil atau kentut. Dalam keadaan ini hendaklah diselesaikan dahulu perkara tersebut, kemudian barulah dikerjakan sembahyang selama tiada kesuntukan waktu. Jika kesuntukan waktunya, hendaklah dikerjakan sembahyang itu walaupun dalam keadaan sedemikian. Dan yang ke-8, bersembahyang di hadapan makanan atau minuman yang diingininya. Kerana pada satu hadis disebutkan maksudnya tiada sembahyang yakni tidak sempurna di hadapan makanan, iaitu la salata bihadratit ta'ami. Rawahu Muslim. Dan yang ke-9, bersembahyang di bilik mandi, di cerong bukit, di tengah jalan, tempat buang tahi dan tempat menyembah berhala. Dan yang ke-10, bersembahyang pada tempat unta berkumpul atau di dalam kandang unta, sama ada telah dirobohkan atau tidak. Jika telah dirobohkan, maka haruslah jika dialaskannya. Jika tidak, maka tidak sah sembahyangnya. Yang ke-11, bersembahyang di rumah ibadat Yahudi, rumah ibadat Kristian ataupun di kuil Sami. Okey. Dan yang ke-6 dia kata merendahkan kepala dari belakang pada rakaat. Dan ini salah satu perkara yang makruh kita buat. Dan apabila tidak sapa hak rakaat, tak sah sembahyang. Apabila tidak sapa pada hak rakaat, tak sah sembahyang. Dan apabila melebihi hak rakaat, sembahyang itu sah dan tetapi makruh. Dan maknanya dia buat kepala tu condong bawah lajak. Hak afdal iaitu belakang kepala dia, tekak dia tu biar sama dengan belakang tu, lain belakang. Maknanya kalau letak papai sekeping sama rata. Itu hak paling afdal. Nah, biasa bab-bab rakaat ni kalau nak ambil hak paling afdal, mungkin sebahagian saja hak boleh buat secara betul. Sebab apa? Macam-macam nyakit hak ada ni. Ya, hak sakit pinggang, hak belakang, hak jenis bokok dah pun ada, hak jenis tekak belok pun ada. Dah, cuma kita ambil hak paling afdal apabila meletakkan papai di atas belakang dia straight. Nah, dan kita tak tidak masa rakaat tu tak sapa pada hak rakaat. Tak sapa maknanya tangan tu agak-agak tak boleh nak pegang lutut. Dah, maknanya kalau dia duduk setara ni, tangan nak ulur ke lutut tu tak sapa. Ni rakaat masih tidak sah. Agak-agak tangan tu sapa ke lutut baru sah rakaat tersebut. Pegang lutut sunat dah, tak wajib pegang lutut. Cuma tangan tu agak-agak biar sapa pada
lutut. Tu baru sah rakaat. Pegang lutut sunat. Cuma apabila lebih daripada hak rakaat, lebih daripada rakaat, sah tetapi makruh. Dah, okey. Dan yang ketujuh, bersembahyang ketika berasa hendak membuang air besar, air kecil atau kentut. Dalam keadaan ini hendaklah diselesaikan dahulu perkara tersebut. Kemudian barulah dikerjakan sembahyang selama tiada kesuntukan waktu. Jika kesuntukan waktunya, hendaklah dikerjakan sembahyang itu walaupun dalam keadaan sedemikian. Dah, maknanya tahan berok, tahan kecing. Nah, dalam sembahyang. Tapi memang jenis perangai kita. Dah, malah nak ambil banyak kali ni. Nak tak duduk tahiyat akhir. Dah, bila duduk tahiyat akhir ni, nak ketuk kedok, nak ketuk kedok. Perut sakit. Dah, nak kecing pun pakai ok dulu lah. Hak afdal kena melaksanakan dulu, kena selesai dulu. Dah. Dengan takbir Allahu Akbar, tak ada masalah lagi. Dah, naik rakaat kedua, rakaat ketiga baru mari sakit perut. Ada hak jenis pakai ok sungguh. Dah, siapa biru muka-muka ok ketung. Nak ketung malah gambar emayan, nak tahu hujan pula, subuh pula. Oh, malah lah. Dah, duduk tahiyat akhir, maknanya mari sakit perut nak kadang-kadang baca tahiyat tu tak berapa nak butir tu. Tak berapa nak kena mai tahan ketuk ni, biru muka-muka. Dah, maknanya makruh, bukan kata tak sah. Dah, makruh. Afdal kena selesai dulu. Selesai dulu, okey, baru kita sambung balik sembahyang. Jangan sambung maknanya ketuk rakaat ketiga kita pergi sambung rakaat ketiga tu, jangan. Tak boleh ngelak lagu tu, kena start daripada awal balik lah. Dah, okey. Kecuali dia kata kesuntukan waktu. Gapo maknanya waktu nak habis dah. Dah, kalau mayat zuhur, maknanya dia mayat tu dekat nak masuk atas asar dah. Hak ni lah baru jadi haram pula. Faham tak? Hak ni lah baru jadi haram pula. Dengan sebab gapo? Dengan sebab dia melewatkan solat tersebut. Dan maknanya kena ok juga ah. Kalau ketung atau pergi berok, pergi kecing. Nah, nak ambil amayah pula dah habis, dah biasa dulu. Jadi teruskan solat tersebut. Kalau waktu tu masih lama, nah, barulah kita tunaikan hajat dulu. Sebab tu dalam masalah waktu ni, dalam bab semaya kita kena ambil hak mana yang didahulukan dulu. Contoh banyak berlaku di tempat kita ni. Biasa semaya mayat. Dah. Kadang-kadang mayat ni mari dan waktu zuhur tu ada. Dan molek orang ber zuhur. Biasa tempat kita ni amat mayat zuhur dulu baru mayat. Ni cara yang tidak betul. Bukan kata tak sah. Dan yang mana disyariatkan iaitu hak afdal solat jenazah dulu. Kalulah waktu zuhur tu masih panjang, dah kena solat jenazah dulu hak afdal, baru solat zuhur. Tempat kita jadi terbalik kut habis. Dah, bukan terbalik kut lagu mana, bukan kata orang ustaz-ustaz dak tahu, bukan kata dak tahu. Cuma malah dah bila mayat-mayat dulu, dah nak pergi kubur pula. Sahar. Lepas tu nak mari sejid pula, mayat jemaah pula, sahar pula. Jadi dia kira pakai sudah tu, sudah apa ni, pergi tanah belakang balik, pakai balik rumah direct lalu. Hak afdal solat jenazah dulu. Ya. Solat jenazah dulu baru solat zuhur. Maknanya dah biasa bab mayat-mayat ni memang tak ramai. Kampung mana-mana pun payah nak cari hak orang kampung tu mayat ramai. Biasa panggil orang luar juga. Dak, contoh kita nak sembahyang mayat dulu. Maknanya hak bahagian untuk uruskan jenazah kan ada. Dak, hak tak mayat-mayat ke apa, hak tak mayat jemaah ke apa kan. Ambil wagi. Kita baru mayat jemaah, mayat zuhur. Lepas tu barulah nak boleh pergi kubur pula. Dah? Hak afdal biarlah kita ambil apa yang disyariatkan. Hak dalam kitab mana-mana pun
Seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dah sebut dalam satu hadis, sarri'u bimautikum, iaitu mempercepatkanlah orang yang mati di kalangan kamu. Kadang-kadang kita ni, masyarakat kita, contoh hak banyak berlaku lah ni. Bila ayah mati contoh malam. Mayat bila? Mayat lepas asar pun ada. Kih gapo kih nak tunggu anak. Ni hak tak molek belakang. Tak boleh anak nak tengok buat kali tak akhir. Macam-macam alasan. Tak boleh bini suruh tunggu. Bini suruh tunggu sebab anak nak tengok buat kali tak akhir. Masa ayah hidup kita duduk mana? Maknanya kita ni banyak melanggar syariat tanpa kita sedar. Contoh mati malam tu biar subuh tu selesai dah. Lepas subuh tu siap belakang dah. Ni dah. Tunggu sampai ke tengah hari, kadang-kadang sehari pun ada. Ada ni hak banyak berlaku tempat kita ni. Dah nak tunggu anak daripada Kuala Lumpur lah, Johor lah, nak suruh tengok kejap. Anak tengok saja. Baca Yasin pun dak. Dak berdoa pun dak. Mayat-mayat pun dak ada. Tunggu siapa tengok kejap. Boleh dah nak mayat. Anak tak mayat-mayat pun. Ni hak banyak berlaku tempat kita. Hak tu tidak perlu berlaku. Bila ada kematian, maknanya Nabi kata percepatkanlah kepada jenazah kamu. Kita ni hak hidup tak asuk. Kalau nak tahu, kena mati dulu. Lagu mana keadaan. Keadaan apabila kita diambil nyawa oleh malaikat, oleh Allah. Bagaimana keadaan kita ni memang kalau boleh nak mempercepatkan segala urusan. Okey. Dan yang ke-8, bersembahyang di hadapan makanan atau minuman yang diingininya, kerana pada satu hadis disebutkan maksudnya tiada sembahyang, yakni tidak sempurna di hadapan makanan. Hak ni dah ada hadis lain menyebut maknanya makruh apabila kita semaya dalam keadaan tahan lapar. Tahan lapar. Biasa kita semaya ni payah nak tengok makanan depan. Kecuali kita tengah maya tu bini nyanyi bawa makanan depan kita. Makan depan kita. Tu memang nak makan sungguh. Ni maksudnya dalam keadaan kita lapar. Maknanya dahulukan makan dulu baru semaya. Ada satu hadis Nabi sebut qaddamul asya qabla isya. Maknanya dahulukan makan malam itu sebelum semaya. Dahulukan makan malam itu sebelum semaya isyak. Ini salah satu dalil yang mana kita tahan lapar dalam keadaan semaya makruh. Kecuali bulan puasa. Bulan puasa lapar tak lapar nak makruh lagu mana? Memang lapar dah puasa. Kita main tengah hari maya zuhur pula, lapar pula. Kita pun makruh ni. Kita bahan nasi dulu. Dosa saja. Main bulan puasa pula. Ni tidak boleh lah. Maknanya selain daripada bulan puasa. Kadang-kadang kita ni makan berlebihan. Tengoklah buka. Time buka puasa nak hak tiba nasi dulu, tiba dulu. Kadang-kadang sujud tu nak tubik nasi. Pakai dah main banyak lajak ni, hak buka ni. Kita mikir baik. Minum air dulu, makan dorengan dulu. Baru semaya, baru sedap nak makan banyak. Kita ada dalil. Kita ni ada dalil macam. Dalil lagu mana? Nabi kata kena makan dulu. Tu pula. Tu jadi kadang-kadang gorik jadi kau lewat. Nak main gorik atau kenyang dulu lah macam-macam. Maknanya makan tu sekadar perlu. Okey. Dan yang ke-9, bersembahyang di bilik mandi. Maknanya hamam. Hamam ni bilik mandi. Makruh juga. Bilik mandi dengan tempat berok dia lain. Bilik mandi dengan tempat kecing dia lain. Bilik mandi ni memang bilik mandi. Bukan bercampur hak dengan tempat berok ataupun tempat kecing. Kadang-kadang lah ni kan biasa rumah, kebanyakan rumah lah ni dia buat tempat berok dengan tempat mandi sekali. Dia apabila berok ataupun kecing qada hajat,
Dia kena tengok keadaan. Apabila kita qada hajat menghadap kiblat, dan menghadap kiblat hukumnya haram. Tak kecuali ada dinding, ada dinding. Dan biasa kadang-kadang kita ambil air semayang. Ambil air semayang mana? Kadang-kadang kat tempat berok juga. Kadang-kadang kat tempat kecil juga. Biasa sebaik-baiknya kalau tempat berok dengan tempat kecil tu, dengan tempat mandi biar jauh dengan 3 hasta. Dan maknanya 3 zira' ni. Jauh setara ni, tu tak ada masalah dah. Dan melebihi daripada 3 zira'. Gitulah tandah. Apabila nak buat pitu, contoh tandah tu menghadap kiblat. Menghadap kiblat hukumnya haram. Lepas tu nak buat lagu mana? Buat pitu. Buat pitu jangan lebih daripada 3 zira'. Buat pitu jangan lebih daripada 3 zira'. Ataupun punggung kita hak menghadap kiblat, tak boleh juga. Maknanya kena buat dinding lah. Okey. Dan di cerung bukit. Dan di cerung bukit sini iaitu tempat kebiasaan hak air lalu. Dan tempat kebiasaan hak air lalu masa tu kering, kita pun semayang situ. Situ salah satu tempat dah makruh juga. Kerana sebagian ulama dah menyebut tempat cerung-cerung bukit ni kebiasaan di situ adalah tempat-tempat yang diturunkan bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seperti mana di Yaman ada satu tempat yang mana Allah Ta'ala meletakkan satu telaga tu, telaga dia buang ruh kepada orang jahat. Sampai lah ni tak jumpa. Cuma seorang wali Allah, dia pernah pergi ke tempat ruh yang mana laga yang mana dia buat ruh-ruh orang jahat, dia bau memang terlalu busuk. Tapi tak jumpa lagi. Situ adalah salah satu tempat yang mana tempat yang dikenakan azab, makruh kita semayang situ. Contoh kita ambil seperti mana di tempat yang mana di likut bumi, iaitu tempat Nabi Lut, kaum Nabi Lut, kita semayang situ makruh juga. Tempat-tempat yang kena azab. Ataupun tempat-tempat yang biasa benda hak tak molek, seperti mana disko, tempat-tempat gitu, semua tu adalah makruh. Okay. Ataupun di tengah jalan, tengah jalan ni maknanya tempat orang lalu lah. Dan kalau tengah jalan tak ada orang lalu, tak ada masalah. Ni tempat orang biasa lalu. Dan kalau tengah makruh tepi makruh tak? Tepi dia tak makruh okay. Dia hak makruh apabila kita menghalang lalu lintas tu jadi makruh. Tempat buang tahi dan tempat menyembah berhala. Okey, tempat menyembah berhala. Dan sini menyembah berhala ataupun tempat yang mana orang muja. Biasa orang dulu-dulu ni tempat-tempat muja banyak. Ada hak kita ayah panggil dekat pokok tu lah, pulut kuning dekat pokok tu, macam-macam. Mana tempat-tempat muja gini adalah makruh juga. Mana tempat hak sembah berhala serupa. Tempat tokong Cina, tempat Sami, hak tu makruh belaka. Seperti hak dia sebut yang terakhir tempat ibadah Yahudi, lepas tu tempat ibadah Kristian iaitu gereja, hak ni makruh belaka. Kecuali ada fitnah. Bila ada fitnah baru jadi haram. Dan masuk dalam gereja hukumnya makruh. Dan masuk saja-saja pun makruh. Dan masuk tempat Yahudi makruh. Tempat tokoh Cina pun nak buat gapo, nak pergi ziarah, makruh. Kecuali timbul fitnah. Bila timbul fitnah menyebabkan martabat Islam tu jatuh, baru jadi haram. Buat gapo situ nak pergi semayang. Tu jadi fitnah kepada agama Islam. Bila jadi fitnah kepada agama Islam, hukumnya adalah haram, tidak boleh. Melainkan orang kafir, orang kafir nak masuk masjid, hukum asal orang kafir masuk masjid itu adalah haram, tidak boleh. Kecuali diizinkan bagi orang Islam. Dengan niat dia tu nak mendekatkan diri dengan Islam, itu jadi harus. Kalau semata-mata masuk masjid nak bergambar, ini jadi haram. Ni banyak berlaku. Masuk masjid dengan sebab nak bergambar.
Dia pernah berlaku di mana itu, di Shah Alam. Siapa masuk masjid buat masuknya anjing-anjing dalam masjid. Hak ni haram, maknanya mempersendakan orang Islam. Hak dosa siapa? Orang kafir ke orang hak Islam? Orang Islam kita kerana membiarkan, kecuali dia tu niat untuk nak dekatkan diri dengan Islam. Yang mana tahun 2012 di Masjid Shah Alam. Masa tu kita duduk di mana ada kuliah di sana. Bulan Ramadan di Masjid Shah Alam, setiap lepas Jumaat setiap minggu boleh kata 4-5 orang orang Cina masuk Islam. Maknanya mengucap kalimah syahadah dalam masjid. Ini tak ada masalah. Sebab nak dekatkan diri dengan Islam, ini diharuskan. Sama ada saja-saja semata-mata nak bergambar ke, nak jumpa saing ke, ini tidak boleh. Okey. Dan begitulah juga orang Islam masuk dalam gereja semata-mata nak tolong. Contoh kita ni tidak boleh tolong dalam ibadah orang kafir walaupun baik kilapu sekalipun. Kita ni kerja apa? Kerja buat wiring. Kita boleh kontrak buat wiring di kuih keling ataupun tempat gereja ataupun Yahudi, tempat-tempat ibadah orang kafir, hukumnya adalah haram, tidak boleh. Hukumnya haram. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, janganlah kamu cenderung kepada benda yang berdosa. Dan tidak boleh kita menolong pada perkara yang dosa, tidak boleh. Okay. Kilara, dia tempat-tempat yang diharamkan atau tak kira kilara ke apa, semua haram lah. Dia hak Nabi sebut dalam hadis, iaitu 7 golongan yang dilaknat oleh orang hak main arak ni. Hak tukar buat, hak tukar bawa. Contohlah kita ni kerja apa? Kerja kita ni jual minyak. Contoh. Lepas tu lori arak mari. Lori arak mari, dia nak isi minyak. Kita ni orang Islam tahu dah lori arak mari nak isi minyak, haram kita tolong bubuh minyak. Jangan main-main bak arak. Haram kita tolong letak minyak, tidak boleh. Kalau dia nak sangat, suruh isi diri. Nak bayar tu tak bayar. Sebab dia dipanggil kita ni menolong untuk menguruskan penghantaran arak tersebut, tidak boleh. Okey. Dan yang ke-10, bersembahyang pada tempat unta berkumpul atau di dalam kandang unta, sama ada telah dirobohkan atau tidak. Jika telah dirobohkan maka haruslah jika dialaskannya, jika tidak maka tidak sah sembahyangnya. Ini tempat unta. Mana tempat unta biasa tahik banyaklah. Ini makruh. Jika dia kata bila dirobohkan, maknanya tak ada dah kandang tu, tinggal tempat saja, baki bekas saja. Bila tinggal bekas, kita nak semaya situ kena lapik. Bila tak lapik, sah ke tak semaya? Sini kata tidak sah. Tidak sah bukan tidak sah secara mutlak. Tidak sah sini bermakna apabila dia semaya atas memang tahi. Ini semaya atas tahi memang tidak sah. Contoh kandang, satu kandang tu ada tempat yang mana tak kena lagi najis, tak kena lagi tahi, dia pun semaya situ. Ini sah. Mana sini iaitu dia kata tidak sah, direct semaya tempat najis. Yang atas najis ni baru tidak sah. Okey. Ana? Beli tahi ayat. Sekarang ni dia sebut dalam kitab bab jual beli. Bab jual beli najis, beli najis iaitu tidak sah. Dia panggil jual beli najis, benda yang tidak manfaat untuk jual beli tidak sah. Sekarang ni jual beli baja contoh buat daripada tahi.
Dia panggil dalam Islam, dia tidak panggil bak jual beli. Dia termasuk di bawah bak jual beli, tapi dia panggil nakluyat. Nakluyat ni makna tukar milik tangan, tukar tangan. Petilah ni kita tengok orang beli kucing. Ada tak jual kucing? Ada. So, kedak jual beli kucing ni? Sah kedak jual beli kucing? Mana sah jual beli kucing? Dan dia panggil apa? Dia panggil nakluyat. Dalam mazhab kita, bak jual beli wajib ada akad. Apa makna akad? Aku jual dan aku beli. Hak tu akad. Maknanya terima daripada penjual dan pembeli. Sekarang ni akad jual tahi. Kita tidak boleh akad. Beda ni. Dulu soho iaitu orang panggil jual apa poket. Dah poket harga berapa. Tak, dia tak boleh nak akad benda tu. Sebab benda hak tak ada manfaat. Benda hak tak ada manfaat dia panggil nakluyat. Kata Imam Nawawi rahimahullah, dia sebut dalam kitab syarah kepada Ibn Qasim, dia kata dia dipanggil nakluyat. Nakluyat ni maknanya tukar tangan. Mu ambil piti, aku ambil tai. Dan mu berakhir tai, ambil mana? No. Maknanya hak tu tak boleh nak akad jual beli. Kalau akad jual beli tak sah. Ada Cina-Cina jetis ni kadang-kadang kita beli barang, kawin jual Cina. Dah, kita jadi salah juga kata aku beli. Ni tak boleh, mana sah. Kalau kita sengaja jadi haram. Sebab dia panggil, kalau orang kafir ni bak jual beli tak boleh juga. Dah orang kafir dia panggil ke apa? Dia panggil redha. Redha sama redha. Bila redha sama redha tak ada masalah. Nak akad jual beli mana boleh. Dan kadang-kadang orang kafir ni amal dengan Islam. Kita ni pakai orang Islam ni jaga menang lah ni. Dah. Memang jaga menang. Bak jual beli ni memang jaga menang. Akad jual beli. Dalam mazhab kita wajib. Dah. Cuma kata Imam Nawawi rahimahullah, tidak diwajibkan lafaz. Hanya wajib redha sama redha. Dah. Selamat sikit kita. Dah. Masalah tai dah ataupun baja tadi, dia tidak ada jual beli. Dah. Dia panggil nakluyat. Nakluyat ni bermakna tukar milik. Tukar tangan. Dia tak payah akad jual beli ya. Tu tak ada masalah. Dah. Tu banyak pak kita dah. Biasa benda gitu. Dah. Cuma jangan akad lah, jangan akad jual beli. Kalau kita tahu kita sengaja akad jual beli juga haram lah. Bermakna kita mempermainkan hukum. Tu makna tukar milik je. Okey. Dan yang ke sebelah hadis, bersembahyang di rumah ibadat Yahudi macam adilah dah, ataupun rumah ibadah Kristian atau kuih sami, ni tepat makruh belaka. Sunat-sunat yang patut dikerjakan sesudah sembahyang. Yang pertama, Nabi SAW apabila selesai sembahyang, beliau menyapu kepala dengan tangan dan membaca Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illa huwa rahmanur rahim, Allahumma adhib anni al-hamma wal hazan. Dengan nama Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia, Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Ya Allah, hilangkanlah segala kesusahan dan kedukecitaan. Dia kata hadis 53, Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illa huwa rahmanur rahim, Allahumma adhib anni al-hammi wal hazan, diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tabarani, Al-Baihaqi dan Ad-Darimi, dan Al-Khatib meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu seumpamanya. Okey. Dalam kita nak beramal bab hadis, dan kita kena tahu juga hadis. Hadis ni contoh ada beberapa hadis. Ada hadis sahih. Dan ada hadis dhaif, ada hadis hasan, ada hadis palsu pun ada. Dah, sekarang ini martabat hadis ni kita tidak tahu kesahihannya. Dalam beramal hadis dhaif kita boleh beramal. Hadis dhaif kita boleh beramal,
tapi tidak boleh buat hujah. Nak beramal dengan hadis dah tak ada masalah, tapi nak buat hujah tidak boleh. Nah, sama ada buat hujah mestilah dengan hadis sahih sahaja. Sekarang ni dah dia sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuma sini dah dia tidak sebut martabat hadis ni sama ada hadis sahih ataupun hadis hasan dan ataupun hadis dhaif. Dah ni dia tidak sebut. Cuma kita sebagai orang awam, apabila ulama kata hadis, kita kena kata hadis. Dan bila orang tanya dah hadis sahih ke hadis dhaif, wallahu a'lam. Dan kita bukan ulama hadis. Dah kita bukan ahli hadis. Seperti mana Tok Kenali dah rahimahullah, apabila dah orang sebahagian ulama mari tanya Tok Kenali pasal ilmu hadis, Tok Kenali jawab jelas-jelas. Nak tanya hadis jangan tanya aku tak mengaji hadis. Dah itu Tok Kenali dah seorang yang masyhur dah digelar sebagai wali Allah. Itu Tok Kenali. Kadang-kadang kita ni ilmu tak sampai tahap Tok Kenali. Tok Kenali kata syarat nak mengajar ni mesti kena ada 13 ilmu. 13 ilmu yang jelas. Dah biar mahir dari segi mantik, mahir dari segi balaghah, mahir belaka baru boleh. Dah baru layak dipanggil ustaz. Kalau serupa kita ni tak layak. Dah maknanya ramai lagi dari kalangan ustaz-ustaz ataupun asatizah, dan apabila ditanya tentang hadis, kadang-kadang ikut dia jawab. Dak malu nak jawab, dak tahu tu malu. Padahal kata Ibn Abbas dak radhiyallahu anhu, apabila orang tanya kita suatu benda kita tak boleh nak jawab, jawablah Allah wa rasuluhu a'lam. Kata Ibn Abbas, itulah daripada cabang ilmu juga. Apabila orang tanya kita kata tak tahu, itu ilmu juga. Seperti mana Imam Malik rahimahullahu taala. Imam Malik rahimahullahu taala, apabila ditanyakan 10 soalan, mari tanya. Dan seorang dan anak murid dia mari tanya 10 soalan. Dia tak boleh nak jawab. Dia boleh jawab berapa? Dia boleh jawab 6 aja. 4 lagi mungkin tanya orang lain. Pada Imam Malik ni masyhur dan guru kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Apabila dia dak tahu, jawab lalu dak tahu. Dah, kita hak dak tahu, jawab aku tahu lah. Mudah kita. Dah, kadang-kadang kita ni duduk dengar kedai kopi. Tak, kita duduk balah. Aku tahu, aku dengar kata gitu. Padahal kita tak ngaji. Tak, kita tak tahu. Benda yang kita tidak tahu. Seperti mana dia sebut dalam kitab Qaulul Tam, dia kata, orang yang menjawab satu masalah apabila ditanya, dia jawab satu masalah tersebut dia tidak tahu jawapan. Tapi dia jawab tu dalam keadaan betul. Dia dah tahu betul ke tak, tapi salah betul dia jawab. Dia sebut wajib bertaubat kepada Allah dan dia dihukum sebagai fasik dosa besar. Dan jangan main-main. Apabila orang tanya kita dah tahu, jawab dah tahu. Kalau kita jawab juga dalam keadaan kita dah tahu, walaupun benda tu betul, kita dihukum fasik dan dosa besar, wajib bertaubat. Jangan main-main. Maknanya benda dah tahu, jawab dah tahu. Tak mudah je. Kalau kita jawab dah tahu, orang pun senyaplah. Dah, okey. Ni ramah ni. Dah. Kadang-kadang ada, aku tahu, aku dengar situ, aku dengar sini. Dah, dah pernah berlaku sekali. Ni depan mata kita sendiri. Masa tu minai dia tegan. Nak minai. Betul ada, lepas masa tu baru balik Mayasa. Adalah sekumpulan ahli-ahli masjid minum air situ. Minum air situ, masalahnya dia tanya, seorang ni tanya sesek masjid belakang duduk buat. Ada seorang daripada ahli masjid tu, masa duduk antara dua sujud tu tak lipat kaki. Kaki tak lipat. Dia kata, mana boleh tak lipat kaki? Kena lipat. Patut ni kata, mana tak wajib pun lipat. Duk balah, orang ni kata wajib lipat, orang ni kata tak wajib lipat. Duduk balah-balah, marilah tu imam. Mari tu imam. Bila mari tu imam, dah kapung ke. Tu imam buat macam ulama besar. Tanya tu imam. Tu imam mari tanya tu imam. Tanya tu imam. Bila tanya, tu imam lagu mana ni?
Wajib dak lipat kaki duduk tahiyat masa duduk antara dua sujud. Tu imam wajib ambil no. Tu imam pun kata wajib. Hak ni dah mana tak ngaji. Nah. Sebab tu sebagai ulama dia sebut dalam kitab dia kata kadang-kadang dimaafkan juga kepada imam-imam yang jahil. Maknanya bukan kata seluruh imam ni tahu belaka. Ada imam hak tak reti. Manakala tu imam kata wajib, makmum berat lagi. Tu imam setara tu dah. Hak ni apabila nak ayat, apabila suatu hukum kita tidak tahu, jawablah tidak tahu, kita boleh pahala. Dan kita dihukum sebagai orang yang tahu juga. Kerana kita jawab kita tak tahu. Hak jadi masalah, kita tak tahu bahawasanya kita ni tak tahu. Tak, dia panggil ke apa? Jahil ke apa dia panggil? Jahil murakkab. Tak. Kalau bahasa kampung jahil, jahil tukir. Maknanya alim tukir lagi pada dia. Nah, jahil tukir ni berat nak. Kalau kita tak tahu, jawab tak tahu. Hak jadi masalah, apabila kita tak tahu, kita pun dalam keadaan jawab soalan, kita dalam keadaan tak tahu juga. Kalau kita tahu, kita tak tahu, tak apa. Oh ni kita tak tahu, kita hak tak tahu. Ni jang ni. Dah, okey. Dia kata apabila selesai sembahyang beliau menyapu kepala dengan tangan dan membaca oni sunat dan assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Sunat kita sapu muka. Ada sebagai ustaz kata tak sunat. Dah. Tak sunat. Dia ambil hadis mana wallahu alam. Dia kata Nabi tak buat dah ni, ulama kata ada hadis. Dah. Dia baru beranak bila ulama ni lama mana? Siapa pengarang kitab ni? Siapa pengarang kitab ni? Siapa pengarang kitab ni? Dah tahu? Syekh Daud Fatani. Sebab tu kita nak masuk dalam rumah orang, biar kita kenal tuan rumah. Tidak nak kata ke orang. Dah, mana kita nak ambil berkat, biar kita kena tahu nama pengarang kitab. Siapa dia? Syekh Daud Fatani. Pernah sekali dah, iaitu anak murid Syekh Ahmad. Dan Syekh Ahmad ni Al-Fatani, nah, sezaman dengan Tok Kenali. Mana Tok Kenali ni anak murid dia. Pernah sekali dia ajak Tok Kenali pergi ke Mesir. Dia ni mengaji di Mekah, pergi ke Mesir. Pergi ke Mesir berdebat dengan satu masalah. Maknanya Tok Kenali kata, hak masalah hak dia debat aku faham dua perkara hak aku faham. Hak lain banyak benda aku tidak faham. Banyak sangat aku tidak faham. Tu setara Tok Kenali ulama besar dalam tanah Melayu kita. Tak faham apa dibahas oleh Syekh Ahmad Al-Fatani. Syekh Daud Al-Fatani ni dah salah seorang yang mana digelar ulama besar dan diberi darajat oleh kerajaan Turki. Kerajaan Turki akak dia. Ambil sebagai syekh besar. Dan pernah nak dilantik mufti di Turki. Ni ulama hebat ni. Hak karya kita ni. Mari kita baru ngaji 2-3 hari tak ada hadis. Nabi tak buat. Dah, kita baru ngaji 2-3 hadis. Dak ngaji pun tak ada telinga saja je. Kata Nabi tak buat. Ni banyak. Hak berlaku kikih gini ni. Dia kata sunat sapu muka. Dan assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Maknanya bukan sapu atas, start daripada kepala sampai ke muka. Dan sebagai ulama dak kata sunat baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim, seperti mana dinakalkan oleh bekas mufti Jawa di Indonesia. Dia kata bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dah tak ada masalah, sunat. Dan yang kedua, kemudian dibaca 10 kali selepas sembahyang subuh dan maghrib. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa lahul hamdu wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sunat dah selepas sembahyang subuh dan sembahyang maghrib. Zuhur dengan asar, inilah sebagai ulama kata sunat selepas sembahyang subuh sehinggalah waktu maghrib. Sama ada isyak tak sunat 10 kali. Dan yang mana biasa tempat kita ni 3 kali. Dah. Kadang-kadang orang kita ni apabila tu imam baca wirid panjang nak marah. Padahal tu imam ni ambil hak molek sekali dah.
dak la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali kena takmir hak slow-slow. Dia kata lama takmir. Dah, maknanya kita lepas sembahyang ni tak ada dah waktu-waktu yang kita dekatkan diri kita dengan Allah. Bila waktu sembahyang? Dah kalau lepas sembahyang kita buat gaduh pula. Kadang-kadang assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi bangga tu bi tak mau pergi. Mana kita ni kalau dengan Allah ni meta aja nak. Kalau kedai kopi tak ada masalah 2-3 jam. Dak main haji 2-3 jam tak ada masalah. Main kerang 2-3 jam tak ada masalah. Main dah 3 sampai 4 pagi tak ada masalah. Dak tapi dengan Allah ni assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang assalamualaikum warahmatullahi hak pertama je, hak kedua pakai bangun dah. Tak gaduh laju. Ini hak jadi masalah. Dak biar kita didik diri kita sendiri dah. Kita didik diri kita sendiri lepas sembahyang tu duduk kejap dengan Allah. Dak muhasabah diri kita dengan Allah. Dak baca zikir-zikir yang mana yang ditetapkan syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni tak ada semulia-mulia makhluk. Dalam sehari Nabi istighfar, dak wajib Nabi istighfar dalam berapa? 100 kali, satu riwayat 70 kali. Dak Nabi istighfar. Mana astaghfirullahalazim. Dah kita dengan Nabi setara mana? Nah, Nabi ni apabila dia solat, Siti Aisyah radhiyallahu anha tengok kaki Nabi sapap kok. Sehingga Siti Aisyah tanya Nabi SAW, dah, ya Rasulullah, tidakkah kamu diampun dosa? Dah, yang terdahulu dan akan datang. Kan kamu ni seorang yang maksum, yang dipelihara oleh Allah. Jawab Nabi SAW, dah, bukankah aku daripada hamba yang bersyukur? Nabi kata, aku ni hamba yang bersyukur. Maknanya bersyukur Nabi beribadah. Dah, lepas sembahyang Nabi duduk zikir lagi. Kita ni lagu mana? Wallahu a'lam. Tu kena tilik diri kita sendiri ya. Dah. Jangan duk tengok orang lain. Kadang-kadang kita ni duk tilik orang lain. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah kamu mencari kesilapan orang lain. Janganlah kamu mencari kesalahan orang lain. Dah, tengok kesalahan diri kita sendiri. Dah. Cukuplah diri kita akan dipersoalkan oleh Allah tanpa Allah Ta'ala tanya orang lain. Cukup lah. Dah, okey. Dikata tiada Tuhan melainkan Allah jua, tiada sekutu baginya. Sesungguhnya segala kerajaan dan pujian itu baginya jua. Dialah yang menghidup dan mematikan sesuatu dan dia amat berkuasa ke atas segala-galanya. Yang ketiga iaitu dibaca astaghfirullahalazim 3 kali. Dia astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Aku memohon keampunan kepada Allah yang Maha Besar. Memang kita hamba ni kita kena minta maaf sama. Sebab kita tidak boleh lari daripada kesilapan. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dan jadikan manusia itu dalam keadaan lemah, dalam keadaan sentiasa melakukan kesilapan. Tapi Allah SWT itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, sentiasa beri pengampunan kecuali syirik. Apabila seseorang hamba itu syirik, tidak ada jalan ampun. Dah, kalau selain daripada syirik buat dosa besar secara manapun, Allah Ta'ala akan masukkan ke dalam syurga. Allah Ta'ala akan ampun apabila dia bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Dah, istighfar. Sebab diriwayatkan dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud berkata, tiada berkata seseorang astaghfirullahalazim, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, 3 kali melainkan diampunkan baginya walaupun ia lari dari medan perang. Orang lari dari medan perang disebut dalam hadis salah satu daripada dosa besar juga. Tapi walaupun dia lari daripada medan perang, kata Ibnu Mas'ud, tetap diampunkan dosa apabila dia bertaubat kepada Allah. Apatah lagi, kita ni yang mana tidak lari daripada medan perang, dah biasa mulut kita, dah orang lelaki biasa perbuatan, dah tak molek, dah orang puan ni biasa mulut tak molek. Dan mulut kita ni dah akan menjadi saksi di akhirat gapo kita kecek. Sebab tu Nabi sebut dalam satu hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa beriman dengan hari akhirat maka berkatalah benda hak molek-molek. Kalau tak boleh nak kata benda molek, falyasmut. Nabi kata baik dia. Dia senyap sudah. Dah, ni kita memang biasa kita lagu tu. Bila dengar benda hak tak molek, kita sedar.
Dah, kadang-kadang siapa tu tak ada tukar motor. Dah lagu mana cerita malam? Hanya lalu dah. Tapi kalau dah baik-baik tak senang. Ada duduk kedai kopi orang cerita dah tentang seseorang yang baik. Dah dia tu bagus, dia sejik semua. Dah, hak ni seorang ni baca hadis, ayat Nabi kata gini tak leh. Hak tu boleh ada dah. Tapi bila cakap benda lain sedap dengan lain. Tapi memang masyarakat kita bila orang royak benda baik, bila cakap benda baik, dia kata, oh nak nunjuk tu, nak ceramah tu. Masalah juga. Dah, dalil dia, tengok. Bila mari orang tabligh pakat lari belaka. Padahal bukan orang tabligh ni suruh curi dah. Ajak mari sejik. Dan ajak mari sejik. Bukan kata suruh curi dah. Tapi bila benda dengar benda tak molek, kau tanya. Kadang-kadang benda hak 3 tahun lepas tanya pula. Nak buat cerita biar sedap lagi ni, gitu lah. Dan kemudian dibaca dan yang keempat, Isa lah. Kau lama dah Isa? Lama dah ke Isa? Dah lagi. Nampak moyok belakang dah terlapar kali. Nah. Makanan tak ada lah. Tak ada makanan malam ni. Kena beritahu awak. Dan yang keempat kemudian dibaca Allahumma antas salam wallahu alam saja. Ada nak tanya tak? Okey. Ada sah kosong depan sah. Lah ni bukan sah 4, 5, 6, 7, 8. Dak kosong dah. Terpaksa dak mengikut SOP ni nak buat lagu mana? Dah, okey. Dah makruh kedok mayai lagu tu dalam keadaan ni tidak makruh. Asal makruh. Dah, asal makruh. Tapi kerana untuk mengelak daripada sesuatu yang lebih berbahaya, dah tu tak jadi ke makruh dah. Okey. Sekarang ni contoh sah penuh. Dan ada sah kosong mari 2 orang. Dah bila mari 2 orang, sepatutnya hak kosong tengah tu dia kena mari tepi dah. Hak 2 orang tu mari memang duduk belakang dah. Tapi nak buat lagu mana kadang-kadang hak kiri kanan kosong tengah ni tak reti. Dah jadi pakai tinggal kosong. Contoh hak asal bila kosong seorang mari masuk. Nah, bila masuk seorang pula mari belakang, dia cuek hak belakang tu mari duduk belakang. Contoh semaya Allahu Akbar, tengok ada kosong. Dah. Mari 2 orang, dah bila mari 2 orang ada kosong. Lepas tu masuk seorang. Masuk seorang ni pun mari. Allahu Akbar, tarik hak depan. Tarik hak depan suruh turun belakang. Dah. Jangan dia tarik hak depan turun dia pun naik berat. Naik depan. Tak boleh. Baloh hari ni buat gitu. Maknanya biar dia turun, dah. Orang ni rapat depan tu pun jadi kerapat. Sepatutnya bila kosong sama ada kiri atau kanan dia kena perapat. Hak 2 orang tu mari duduk mayai belakang. Beda. Hak 2 orang mari duduk mayai belakang, hak kena perapat hak ni. Hak depan ni kena rapat belakang. Tu hak sepatutnya. Tapi tempat kita lagu tu dah tahulah. Dah. Maknanya kalau hak ngaji dia pandai-pandailah perapat. Hak tak ngaji, biar dia ni mari dulu. Ni agak kau tu. Tu agak kau ni lalah pakai taduk di tengah. Dah, maknanya hak sebaik-baiknya hak depan tu kena berapak dulu. Okey. Ni. Okey. Maknanya sebelum ayah mati ayah wasiat. Wasiat suruh mayat-mayat ke atas dia. Dia hak afdal sekali hak salat jenazah walaupun ayah tidak wasiat iaitu aqarib. Aqarib yang paling dekat dengan ayah iaitu anak. Dak kalau anak mati ayah. Itu hak paling dekat. Itu hak afdal salat jenazah. Tapi kadang-kadang tempat kita ni anak tu boleh suruh tu imam macam.
Nak suruh tu imam. Kalau anak hak jenis tak leh gak, memang dah suruh tu imam. Tapi hak boleh. Mayat-mayat ni bukan payah. Dak 4 kali takbir dak sudah ha. Tapi kadang-kadang tak erti nak doa. Nah dah suruh tu imam doa. Nah, sekarang ni ayah wasiat lagu mana? Kalau ayah mati, dak biarlah abang contoh. Dak mayat ke ayah. Dak biar jadi tu imam. Patut anak ni suruh tu imam. Dak dia tak sik. Sebab gapo? Kemungkinan tengok keadaan dia. Dan wasiat ni ada hak benda wajib tunai. Dak wasiat hak wajib tunai. Dak ada benda hak wasiat yang tidak boleh tunai, iaitu seperti mana wasiat pada bab saka tidak boleh tunai. Ayah wasiat bila ayah mati, ayah nak harta ni bagi sama rata belaka. Dah ni wasiat dah, wasiat tulis ke tak? Tulis. Dan apabila ayah mati terbatal automatik tidak boleh, sebab dia wasiat dia itu melanggar syariat Allah. Tapi tempat kita banyak amal, tak boleh ayah wasiat dah gitu. Nak ikut mak wasiat suruh bagi sama rata. Tu tempat kita duduk amal. Wasiat tersebut automatik terbatal, tidak boleh kerana melanggar syariat. Ada wasiat yang mana wasiat tu boleh, boleh tunai. Seperti mana ayah dia wasiat suruh sedekah kepada masjid dan dah molek-molek lah setiap hari Jumaat ke, tu kena tunai lah. Sama ada hak semaya mayat tengok keadaan anak. Kalau anak tu boleh, memang dia kena tunai. Dan kalau anak ni tak boleh, nak niat mayat tak erti. Mayat lagu mana? Nah, tak erti nak niat. Tak sah mayat. Tak bila tak sah, biar baik tu guru lah. Tak baik ustaz tu hak sebaik-baiknya. Tapi hak afdal iaitu aqarib. Aqarib bermakna orang hak dekat-dekat lah. Anak dah ayah, mana kalau bini mati tok laki. Dan kalau tok laki mati boleh bininya tok imam? Tak boleh. Bini nak jadi tok imam mana duk jerit dalam puyuk tak jadi dah. Tidak boleh. Mana kalau bini mati dak suami hak aqarib, orang hak paling dekat jadi tok imam. Okey. Soalan ni ada. Selepas kematian ayah, siapa yang akan menanggung dosa keluarga? Dan Allah Taala sebut dalam Al-Quran, wala tadziru waziratun wizra ukhra. Maknanya seseorang itu tidak akan menanggung dosa-dosa orang lain. Dan akhirat dia tidak akan tanggung dosa-dosa orang lain. Ini dalil salah satu daripada ayat Quran yang mana Allah Taala jelaskan dosa orang lain, orang lain tidak akan tanggung. Dosa anak, ayah tak tanggung. Dosa bini, tok laki tak tanggung. Dosa tok laki, bini tak tanggung. Tidak akan tanggung. Okey, ada beberapa masalah yang sepatutnya tak tanggung tapi kena tanggung. Okey, salah satu seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kata wajib ke atas wali itu suruh anak semayang. Wali siapa? Penjaga. Penjaga kalau ayah mati mak dia. Dan penjaga, maknanya kalau mak tak ada, siapa penjaga dia? Abang dia. Nabi kata suruh. Apabila suruh, mana perintah wajib suruh semayang. Tapi dia tak suruh, dia berdosa. Bagi wali, bagi ayah, dia wajib suruh anak tutup aurat. Wajib. Dia tak suruh, dia berdosa. Bukan kata orang tu tak tutup aurat ayah berdosa. Tak. Faham tak ni? Faham tak keadaan tersebut? Anak dia tutup aurat ayah dosa tak? Tak berdosa. Faham tak ni? Hak dosa siapa? Anak lah. Kecuali ayah. Dosa ayah iaitu dosa tidak suruh anak tutup aurat, dia lain. Beda. Bini tak tutup aurat, tok laki dosa tak? Tak berdosa. Dah dosa sebab apa? Kerana tidak menyuruh bini tutup aurat. Suruh dah bini tak tutup juga. Dah tok laki kena dak lagi. Tok laki dak kena dah. Hak dosa tu kerana tidak suruh, bukan dia tanggung dosa.
Faham dah ni? Cuma dari segi kita tengok bini ni tok laki tanggung. Dah. Anak ayah tanggung. Hak tu dari segi zahir. Cuma dari segi hak kita kena faham betul-betul wala taziru wazratun wizra ukhra, seseorang itu tidak menanggung dosa seseorang tak tanggung. Cuma dia tanggung atas sebab hak dia suruh. Patut hak dia tapi dia tak buat. Tu baru berdosa. Bini tak tutup aurat. Tok laki wajib suruh tak? Wajib. Walaupun tok laki itu memang tak rajin pakai luar panjang. Luar pendek sama. Tak maya bel pun tak. Dah, bila dia suruh bini dia semaya, dah maya lah tak dah habis pun tak maya juga. Faham dah ni? Dak suami tadi apabila dia suruh lepas dah dia. Hak dia tak maya pasal hak lain pula. Faham? Mana bini dia tak semaya, bini dia tanggung. Dah? Bini dia tak tutup aurat, bini dia tanggung. Dah suami tanggung apabila dia tidak perintah. Dia tak rajin pun suruh anak dia tutup aurat. Suruh berapa kali? Kalau bak maya Nabi kata siapa mu anak 10 tahun kalau tak maya kena rotak. Dah kita anak umur 20 nak rotak berani ke tak? Takut anak piak kita pula mai 20. Dah. Nabi kata maknanya umur 10 tahun rotak. Berapa kali suruh? Tak suruh sama. Dah. Kalau siapa tahap dia tu apabila kita perintahkan dia tu jadi derhaka pula, kita tak boleh nak buat gapo. Dah, tak boleh nak buat gapo, nak kita biar jelah. Memang kita tak tanggung dah, suami tak tanggung dah. Dah, siapa ada kata apabila anak tak tutup aurat ayah dalam kubur, dah kena seksa juga dah. Dah, tu tak ada tak kena belaka dah tu. Dah, hak kena adalah anak. Ayah masa hidup kerja dia perintah, maknanya suruh. Sebab tu Nabi sebut dalam satu hadis, setiap diri kamu itu adalah pemimpin. Suami dia pemimpin kepada isteri dan anak-anak. Dan diri kita sendiri pun pemimpin kepada diri kita sendiri. Setiap kita ni adalah pemimpin. Maknanya suami tak mesti dia kena suruh. Kalau perkara yang mesti tegah pada bab agama. Suami wajib tegah pada bab agama. Bini tak semaya, tak tutup aurat, anak tak semaya. Ni suami wajib tegah. Kalau bab dunia dah kena bertolak ansur, tak ada masalah. Dah kalau bab agama tak boleh. Siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut lagu mana, kalau Siti Fatimah dah anak aku tu curi, aku sendiri hok kerak tangan. Maknanya tegasnya Nabi pada bab agama. Sehingga satu riwayat mengatakan Sayyidina Umar Khattab apabila anak dia difitnah dah berzina, betul tidak betul wallahu a'lam. Dah sehingga Sayyidina Umar kata anak dia sendiri, sahabat-sahabat lain tak sanggup dah nak tengok. Tak sanggup, sebagai sahabat kata bolah berhentilah. Sebab tidak tahu kesahihan tersebut. Jadi Sayyidina Umar tetap teruskan. Kata apabila aku tidak teruskan, bermakna aku melanggar hukum Allah. Aku tetap teruskan. Maknanya tak ada masalah. Dan mana kita kalau bab agama tegak. Kadang-kadang kita ni tolong pesan dan anak kita, bini kita kadang-kadang tutup aurat tidak sempurna. Dah, kadang-kadang pakai tudung baju ketat. Ada. Tudung pakai dah comel, dah tutup rambut. Dah baju pula ketat. Dah kadang-kadang naik motor tu nampak luar dalam. Dah baju ketat, stocking pun tak pakai dengan seluar ketat. Bagi ayah nak tegur pun tak reti dah nak tegur lagu mana. Mana wajib tegur. Kadang-kadang tak berani nak tegur. Ni wajib. Benda ni baru kita kena tanggung dengan sebab kita tidak suruh. Dengan sebab kita tidak tegur. Ni baru kena tanggung. Kadang-kadang hak lain comel belakang dah. Stocking pula tak pakai. Stocking dalam mazhab kita wajib. Cuma kita ambil dari mazhab yang meringankan. Tak ada masalah. Hak lain biarlah tutup dengan dalam keadaan syariat lulu. Biar syariat lulu. Kadang-kadang syariat tidak lulu. Ni biar semua ayah ni kadang-kadang wadak tahu gitu. Dah nak buat lagu mana. Sayang-sayang dia gitu belakang. Mak ayah jawab gitu. Dah nak tegur pun tak berani. Takut balah dengan anak. Lebih rela dah. Takut balah dengan anak ni.
lebih takut daripada balah dengan Tuhan. Lebih takut daripada balah dengan syariat. Padahal syariat suruh buat pada benda tersebut. Okey. Dan yang ketiga, apakah masuk waktu syuruk? Diperbolehkan solat ataupun tidak. Okey, waktu syuruk iaitu waktu isyraq. Sini sebagian ulama buat perbahasan dan masalah waktu isyraq selepas subuh. Dan lepas subuh diharamkan segala solat-solat sunat sehingga waktu syuruk. Waktu syuruk ni sebagian ulama kata syuruk itu termasuk di dalam waktu duha. Syuruk itu termasuk di dalam waktu duha, waktu isyraq. Dan sebagian ulama kata dah isyraq tu waktu suku. Dan duha tu waktu suku. Boleh ke tak nak sembahyang masa ni? Sebagian ulama sebut solat sunat isyraq tu diperbolehkan. Dan sebab habis dah waktu subuh. Dia haram iaitu selepas subuh. Dan selepas waktu subuh habis diperbolehkan segala solat-solat sunat. Nak semaya ajak kau, nak semaya gapo kau boleh belaka. Tapi kita dah semaya gapo boleh belaka, nak semaya lepas masuk waktu isyraq. Cuma kita malah nak maya. Dah malah nak maya ni. Baik ibadat ni memang malah nak maya. Dan maknanya waktu isyraq itu dah berselisih faham, berselisih ulama pada menetapkan waktu syuruk. Biasa tempat kita ni waktu syuruk pukul berapa? Ada kan? Waktu syuruk bermakna isyraq, situ sebagai ulama kata boleh semaya. Mana situlah juga masuk waktu duha. Tapi biasa waktu duha yang paling afdal iaitu naik matahari segala. Segala biasa pak kita ni panjang tinggi mana segala? Biasa kita duduk sini, bila nampak matahari tak pakai galah-galah dah nak ukur. Kita naik 10 galah pun tak maya juga. Dah, maknanya biasa naik matahari sini nampak tu lebih daripada segala sebab dia naik kok patah ni. Okey. Wallahu a'lam. Ada yang tanya? Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fakina fi din wa alimna hikmah wa ta'wil. Allahumma zidna ilman nafi'a. Allahumma alimna ta'wil Quran. Allahumma aghnina bi'ilmi wa zayyib bil aqrinna bitaqwa wajibna bil afiyah. Ya Rabbana anta ilahuna na'budu jahil wa anta rizqana man nafa'a. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.